Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambung tafsiran kita pada surat Al-Fatihah. Secara ringkasnya kita sebut itu Allah Ta'ala sendiri membahagikan Fatihah itu kepada dua bahagian. Pertama, kepada dirinya sendiri, 3 ayat pertama dan separuh daripada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in itu milik Allah. Wa iyyaka nasta'in dan seterusnya itu milik manusia. Tanda rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, diberinya pemilikan, penjenamaan, walaupun kita tidak ada hak untuk berkongsi dengan Allah Ta'ala, tambah-tambah dalam masalah agama, dalam masalah Al-Quran. Jadi, tapi Tuhan dengan rahmatnya memberikan kita sedikit kebanggaan bahawa di dalam Fatihah itu sendiri yang dianggap sebagai Ummul Quran, separuh daripada Fatihah itu dikurniakan kepada makhluk. Kurnia itu bukan maksudnya ambil buat balik. Anugerah khusus kepada kita, yang maknanya nanti kita akan perhati, kita akan belik, menunjukkan kurniaan Tuhan itu ada dalam 3 ayat yang terakhir. Ar-Rahman Ar-Rahim biasanya disebut nama-nama Tuhan yang paling popular. Dalam banyak-banyak nama Allah Ta'ala, 2 nama ni paling popular selain daripada Allah. Sebab tu kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kita sebut Bismillahil-Jawadil Alim, tak ada. Bismillahil-Mutakabbir Jabbar, tak ada. Jadi apa hikmah gamaknya? Ulama ni dia rajin mikir. Kita ni kerja makan je kerja kita. Ya. Boleh makan, boleh tidur, boleh seronok. Dah. Itu beza kita dengan ulama. Kita duk baca doa Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah Tuhanku, hidupkan kami dengan hidupnya para ulama. Macam mana hidup para ulama? Itu kerja dia. Duk perhati Al-Quran, perhati hadis, tengok kitab, perhati kalam ulama lain, kalam salafus salih, fikir masalah ummah. Nah, kita sendiri tak fikir masalah kita sendiri. Itu masalah. Ulama duk fikir masalah kita, takut kita sesat. Karang kitab bicara masalah, bicara bab akidah, cari Quran, cari hadis. Bukhari ni berjalan 20,000 km lebih nak kumpulkan hadis. Kalau harap kita gamaknya pakai mati je, tak jumpa hadis. Kalau kata harap orang Melayu nak pergi kumpul hadis gamak, pakai sudah lebuh gitu. Kalau harap orang Melayu nak pergi hafal Quran gamaknya, susah nak cakap lah. Itu dia. Tak usah kata suruh hafal Quran, sejarah Melayu sendiri pun lupa. Betul? Cuba tanya, hantuah tu bapak nama apa? Dah. Udah. Nak tanya ni, hantuah nama bapak dia apa? Udah. Lebuh. Bukan kata nak tanya jauh lagi nak. Beranak kat mana? Itulah rupa ni dah.
Belum tanya sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi sejarah hantu hang tak lepas. Sejarah Perak ni. Sebelum Sultan Muzaffar Shah II jadi Sultan Perak yang pertama, siapa raja terakhir merintah Perak? Koyak, mesti koyak. Tak ada jawab. Boleh? Kak. Siapa dia yang pergi panggil Sultan Muzaffar Shah jadi Sultan Perak pertama? Siapa? Mudah lah tu. Banyak tanya, buat susah. Nama je orang Kuala tak? Bak malu orang Kuala. Siapa dia? Tok Temung. Oh, ada dengar nama Temung tu rasa jalan ke Kati. Ingatkan siapa dia Temung tu? La haula wala quwwata illa billah. Itulah hingganya tak ceritanya. Pasal apa? Kita tu we never care. Cakap orang putih lah benar. Never care. Lantar lah jadi apa, siapa Sultan Perak pertama, siapa ziarah ni, peduli apa kita. Orang Melayu ni dia paling relax dalam dunia ni. Orang Arab ni semalam malih orang Arab ni dia tahu ziarah bangsa dia tahu. Dia tak rajin nulis, tak rajin mencatat, hafal keturunan tu apa. Kita ni apa satu benda pun tak ada kita minat. Tak ada satu benda yang kita minat yang faedah. Tak ada. Lehu kali kong. Tanya nama Tok Wan tak ingat nama apa. Semua. Itu macam mana? Jadi ulama duk perhati. Dan nama-nama orang Ta'ala punya banyak ni, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim didahulukan daripada nama-nama lain? Dia ada satu golongan dia menamakan tauhid yang ada 3. Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat. Tak apalah dia nak nama ke tu pun. Jadi dia persoalkan Asy'ariyah ni, kenapa Asma' Husna tak ngaji, kenapa nak ngaji sifat 20? Kenapa nak ngaji sifat 20? Tu sifat 20 tu pula 7 je sifat. Kenapa tak ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim? Why? Kenapa nak ngaji 7 ya qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tuan-tuan, Kapio laknat, selaknat Kapio tu, dia tetap panggil Tuhan tu Ar-Rahman. Faham ke tak? Dalil buka dalam Quran. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Biasa dengar ayat tu rasa. Agak biasa dengar ayat ni. Rasa-rasanya lah ustaz, biasa dengar ayat tu. Ni nak kena pelangkung dah kepala rasa. Pasal apa tak biasa dengar, duk baca tiap-tiap minggu. Nak penghujung surah Yasin tu, itu ayatnya. Berkata orang dalam kubur besok, bila dia bangkit pada masyarakat, ya wailana, celaka sungguhlah. Man ba'athana, siapa yang bangkitkan kami mim marqadina, daripada tempat baring kami. Haza, bila tengok pada masyarakat besok, haza ma wa'ada ar-rahman. Semua manusia tu, Islam ke kafir ke, akan panggil Allah Ta'ala tu Ar-Rahman. Sebab orang kafir pun faham Tuhan tu bagi rezeki, Tuhan bagi nikmat, tapi berlakunya syirik, berlakunya penafian qudrat iradah Allah Ta'ala. Sebab tu ulama Asy'ariyah letak sifat makni yang pertama qudrat. Sebab dalam qudrat tu terhimpunnya semua sifat Allah Ta'ala dalam tu. Bukti, nak bukti juga boleh. Ulama ni tuan-tuan, dia bukan macam kita bengong. Kita ni yang bengong. Dapat roti canai, capati pagi jadi nasi lemak sepinggan jadi.
Sehari pukul 10 balun cekodok pula. Ni bulan puasa ni bukan fikir lain, fikir nak makan buka puasa. Atur. Ulama ni fikir dah nak bubuh satu-satu dalam kitab tu bukan buh saja. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Biasa dengar ayat tu. Makmum duduk belakang rasa biasa dengar ayat tu, Ustaz. Tak dengar menetang apa tiap-tiap hari tu imam duduk baca lepas sembahyang. Ke imam ni tak baca? Nak cepat? Ke bid'ah juga? Astagfirullahalazim. Bid'ah sokmo. Allah Akbar. Baca Quran bid'ah. Nak minum ketum tak bid'ah pula. Masalah tu. Wirid lepas sembahyang bid'ah. Isap rokok lepas sembahyang tak bid'ah. Tu masalah. Tu. Tu'til mulka man tasya, kamu yang bagi pangkat kepada siapa kamu nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, kamu cabut pangkat daripada siapa kamu nak. Wa tu'izzu man tasya, kamu mulia siapa kamu nak. Wa tuzillu man tasya, kamu hina siapa kamu nak. Biyadikal khair, pada kamu semuanya kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. So ulama kata kudrat tu itu intipati sifat Allah Ta'ala. Kudrat, dia nak bagi hidup ke, bagi mati ke, bagi sihat ke, bagi sakit ke, bagi mulia, bagi hina, semua kerja Allah Ta'ala. Yes. Sebab tu sifat makni pertama ulama letak kudrat. Tak payah bubuh al-muhyi, al-mumin, al-mu'iz, al-jabbar, tak payah. Satu tu cukup, gabung semua. Jami' wa mani'. Tu dia. Mantik tak mengaji ni payah nak cerita lah. Mantik pun bid'ah. Suruh hafal 7 tu pun tak hafal, nak hafal 100 boleh? Nak tanya orang Jemuan ni ada hafal 100? Koyak, mesti koyak. Belum tanya makna ya. Al-Mu'in apa Mu'id? Al-Muhyi, Al-Muhsi, dah tahu lah Ustaz. Sebab tu ulama ringankan. Sifat 20 tu meringankan. Hafal tu je. Bagi basic mudah. Kalau mu nak urai cara lain, nak hafal silakan. Ni nak bagi orang awam ni, bagi mudah, bagi lepas daripada taklid akidah ni. Sehuduh-huduh orang Melayu ni sejak 500 tahun diperintah oleh Portugis haram jadah tu masuk tanah Melayu ni, sampailah British, sampailah Jepun, tak ada sejarah orang Melayu tukar agama jadi Kristian. Tak ada. Dia pegang semua Tuhan tu tauhid Allah Ta'ala satu. Jasa ulama dulu. Kalau hang rasa sifat 20 tak ada buat, hang karang kita lain. Jangan condemn ulama buat. Kurang ajar nama. Kurang ajar. Orang dulu guna sampan sampai daripada Sumatera datang sini. Kalau hang kata sampan tak relevan, hang buat kapal. Ni kapal pun tak buat, dia condemn sampan. Tu cerita. Faham tak? Tu je cerita dah. Orang menambah baiki. Jangan nak condemn cerita orang lama. Sekurang-kurangnya ulama ada jasa. Sekurang-kurangnya ulama ada jasa dia buat. Sekurang-kurangnya orang Melayu ni tak ada jadi komunis, tak ada jadi Kristian, tak ada. Tuan-tuan ada dengar kok lah kampung Temung ni dulu ni, lalu ni kampung ni dulu ni orang Islam lah jadi Kristian, ada? Tuan-tuan pusing Perak ni ada dengar? Tak ada. Siapa punya jasa? Ulama. Masuk segala kampung, buka sekolah rakyat. Dulu bukan ada kafar, bukan ada sekolah rasmi kerajaan, tak ada. Harap ustaz-ustaz pondok sekolah rakyat ni buka. Alhamdulillah, kita masih mempertahankan akidah kita. Tak ada jadi Syiah. Adalah sekok dua gila jadi Syiah tu. Tu pun Syiah manja. Dia orang Melayu ni jadi Syiah pun Syiah manja.
Jadi Wahabi pun Wahabi manja. Dia tak gaduh dengan orang. Dia orang Melayu ni dia habis sangat berkelahi tak pergi kenuri je. Sebab sifat bangsa Melayu tu tak rajin kelahi. Sebab tu Malaysia ni aman tu ya. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama kupas kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim ni selalu disebut dalam Quran. Bahkan dalam Fatihah itu, kalau ikut mazhab kita Syafi'i, bismillah termasuk dalam Fatihah. So 2 kali diulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ulang lagi sekali. Wah, kenapa tak sebut Jabbar, Mutakabbir? Dalam 3 kategori sifat Allah Ta'ala, apa dia? Koyak tu tak ada jawab. 3 kategori sifat Allah Ta'ala apa dia kak? Kamalat, Jalalat, Jamalat. Kesempurnaan, kebesaran, kecantikan. Tuhan, dalam nama-nama Tuhan tu sikit dia menggambarkan kebesaran. Sikit kebesaran. Kita dengar tu gerun. Jabbar, Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Qawi, Matin. Tak banyak. Zul Jalal wa Ikram. Tak banyak. Yang banyak Rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Latif, Latifun bi'ibadih. Nak cerita ke Tuhan ni rahmat sungguh dengan hamba dia. Telah dia kursi, saya baca secara ringkas. Allah Ta'ala jadikan 100 rahmat. Bukan 100 macam kodok buat 100 ketil, bukan. Nak bagi faham. Sebab manusia ni dia kena faham dengan nombor. 100 Tuhan jadikan rahmat. 99 rahmat tadi Tuhan simpan untuk diri dia. Mana? Pada mahsyar, akhirat esok. 1 Tuhan bagi pada dunia ni, pada tu Adam sampai hari kiamat, dikongsi dengan semua makhluk yang hidup di alam ni. 1 Tuhan bagi rahmat, kongsi semua makhluk. Kita sayang bini kita sayang kita. Kita sayang mak pak kita sayang kita. Sayang tok wan sayang kita. Nak tok wan sayang opah sayang tok wan. Kita sayang jiran sayang kita. Sayang anak kita, sayang kawan-kawan kita. Sayang tu dikongsi dengan berbilion manusia tu hanya 1%. 1%. Tuan-tuan boleh bayang tak rahmat Tuhan pada kita? Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Simple satunya kak. Siapa kak tidur malam minta kat Tuhan, janji dengan Tuhan sambung nyawa pagi besok? Angkat tangan. Siapa kita malam karang tidur janji dengan Tuhan nak bagi nyawa besok pagi? Ada? Tak nak. Tak ada doa, tidur depan TV lebuh sambil tengok drama. Apa kak? Drama malam Nur 2 apa Ustaz Mahdi sambil duduk layan drama lebuh atas cushion lebuh. Sesedar pagi je celik, oi pagi dah. Tuhan bagi nyawa orang kita. Tak sembahyang subuh pun Tuhan bagi. Tu kapio laknat ke Tuhan bagi. Ambil. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ambil. Hang Islam ke kapio ke, ambil. Kasihnya Tuhan pada hamba. Sebab tu bila saya sebut ceramah mana-mana bab cinta, orang yang depress. Tahu depress tak? Cakap orang putih lah pula. Apa cakap Melayu? Murung. Kemurungan. Orang Parit kata mandom. Ada orang Parit ni? Lah, bahasa Parit pun tak faham.
Astaghfirullahalazim. Macam mana apa? Macam mana ustaz dapat banyak bahasa? Saya dulu awet ramai. Awet Parit, aduh, awet Kelantan, aduh. Lawak dah cerita tu kita kena buka sikit kepala, kawan dengan ramai orang. Belajar banyak bahasa tu bagus. Depress mula dengan stres. Laki tak tegur rasa laki marah kita, anak tak telefon rasa anak meluat kita, stres. Bodoh. Kau jangan jadi bodoh. Anak ke, laki ke, bini ke, kawan ke, jiran ke, dia tak nak tekor kita, kau tak nak kau berambui. Senang. Saya hidup macam tu tak? Saya macam tu. Lepas tu kawan mai jumpa 25 tahun tak jumpa. Jumpa ai. Hang duk macam ni kira macam tu kat muka dengan badan-badan, dengan muka-muka duk macam tu. Yang member lain sampai dah muka macam datuk orang pun ada lah. Ada rahsia? Tak ada. Rahsia aku satu je, tak sabuh dengan kepala otak. Naik pangkat ke, tak naik pangkat ke, orang nak puji ke, orang nak kutuk ke, bubuh dalam Sungai Perak tu, hanyut biar cak hanyut, taik hanyut nanti biar. Jangan buh dalam ni. Selagi kita buat tu betul dengan undang-undang, betul dengan syarak, go on. Anak nak telefon ke, saya ngajak kawan, anak-anak murid. Ada yang awet tolak cinta, berhenti college. Ada yang elok ceria, muka macam tak berak 4 hari. Tanya apa siapa ni? Frah cinta ustaz. Bodoh. Saya keluar ayat tu ya, bodoh. Ustaz sedap kata orang bodoh. Ustaz boleh lah tak pernah putus cinta. Kepala otak hang, saya kata. Apa ustaz kahwin tu? Aku dah 18 kali putus cinta. 18 kali masuk baru ni. Bila ustaz betul? 9 sudah. Tak nampak ustaz stres pun. Nampak stres pula otak apa? Orang tak nak merambui pi, cari lain. Senang. Tentu falsafah Hindustan bagus. Saya tengok cerita Hindustan, saya tengok falsafah cerita dia. Ada satu cerita Hindustan tu tengok. 3 benda kalau pergi jangan hambat. Kau tengok Hindustan, tengok lansir orang tu lawa. Tengok heroin dia cun, power dia handsome, tu tengok cerita. Saya tengok cerita, tengok falsafah cerita tu, apa benda dalam cerita tu nak cerita. Ada cerita Hindustan, saya tengok siapa berlakon. Tengok dia sebut tu. Ada 3 benda kalau pi jangan hambat. Pertama, bah. Bah kalau dia pergi, biar pi dia pi. Saja ada bah lain main, tak suruh hambat. Yang kedua, kata pi. Dia pi saja orang lain kata pi lain mai, tunggulah mai kata pi lain. Ada. Tak mai hari ni besok. 3 awet, dia belah pi cari lain. Senang. Ni hidup serabut, stres. Pasal apa tak nikah ni? Awet lari lah. Awak bila kita tak nak kahwin tu, kita nak tunjuk kat bekas awet kita tu konon kita setia. Bodoh. Bodoh. Itu muka macam berak kapuk. Islam tak suruh macam tu. Kita dah dapat kasih sayang Allah daripada kita beranak lagi. Kasih pertama yang kita dapat, kasih Allah pada kita. Kita lupa tu. Mana? Ni. Dua hidung Tuan-tuan, bini boleh bagi kita nyawa? Nak tanya? Bini ke, menteri ke, Datuk Najib ke, Datuk Dr. Mahathir ke boleh bagi nyawa kita? Boleh? Sultan Perak dia bagi nyawa kita? Tak boleh. Orang Ta'ala bagi nyawa kita. Yang boleh bergerak hidup lagi ni, walaupun gaut tak gaut lebih kurang. Gaut ustaz, mari berlutut. Kenapa yuk? Gaut. Lutut ni tak boleh dah. Berapa moyok? 80 pada lah. Mujur Tuhan bagi gaut main masjid. Kalau tak kena gaut haram tak main masjid.
Tuan-tuan bayang muat 80, sihat macam muat 18. Mai tak masjid kakak? Haram tak mai? Tobat lahum tak mai? Tu dia pagi-pagi tu. Morning. Jogging 20 meter. Mai masjid. Pakai tak mai. Baik khabat bukit tu. Exercise. Pasal kena gaut mai masjid. Allah, aku tak lama hidup. Tu mai masjid. Kasih Tuhan pada kita. Dia bagi kita nyawa, dia bagi kita sihat, dia bagi kita akal, dia bagi kita mata, semua. Kasih Allah pada kita tak ada sukatannya. Rahmatnya Tuhan pada kita tak ada. Yang kedua, kita dapat kasih Nabi pada kita. Tu kata rahmatan lil alamin. Rahmatan tu ni, Rahmanir Rahim ni mai pada rahmah. Kasih sayang. Apa kasih Nabi pada kita? Nabi doa jangan bagi kena bala umat dia. Kita tak doa jangan kena bala. La ilaha illallah. Kita sendiri tak doa. Bawa motor macam haram. Masuk barik qada qadar orang Taala. Tuhan juga salah. Haram sungguh. Bawa macam setan lari 18, masuk barik, Allah takdir orang Taala. Tuhan juga salah. Pelempang kepala tu, itu ayat dah. Apa dia kata? Qada qadar orang Taala. Pang, pasal apa tak tampak? Qada qadar orang Taala. Yang ketiga, kasih guru pada murid. Guru marah kita, guru rotan kita, tanda dia kasih kat kita. Tak nak kita tu lalai, tak nak kita buat haram. Rotan kita tak bimbang subuh, takut kita dimakan di api neraka. Mak tak rotan anak tak panggil subuh, sian anak balik semalam lambat, pukul 3 pagi baru balik. Bukan orang Jemuan, tempat lain, orang Karai. Ada orang Karai sini. Seberang dekat sangat. Orang Ipoh lah, Ipoh. Karai dekat no. Seberang. Kita tak marah anak tak bagi sembahyang. Macam apa? Kesian. Tu kesian tak betul. Ustaz, guru rotan anak murid tak sembahyang. Pasal apa? Takut anak murid dibakar dari api neraka. Tu kasih guru mengatasi kasih mak bapak pada anak. Buka lah kitab. Buka. Macam saya jadi ustaz. Takut anak murid sembahyang tak sah. Esok siapa nak ganti aku mati? Saya pesan anak murid, aku mati besok siapa nak ngajak? Tengok masing-masing. Allah baca kitab pun Allahu akbar kabira. Mu tak ada khabar, tak kenal. Jenuh, jakoh mengajak. Siapa sama? Aku tak ada siapa nak ngajak kita. Tu kita takut. Mak pak takut anak tak makan. Ya, tu lah. Aku mati esok macam mana anak aku ada makan ke tak? La ilaha illallah. Ubah. Bukan masuk tak boleh risau langsung. Risau lah juga. Tu tanam berian sikit. Musangking. Apa musangking? Ada tanam musangking? Tak juga. Astagfirullah. Duk dengar je musangking mahal, tanam lah. Tanam 2 pokok tak jadi. Orang Melayu tanam pokok pisang 2 peradu, tebu 2 peradu, pinang 3 batang, pokok pelam 2 pokok, rambutan 3 pokok. Berapa buat nak cucu. Cuba tanam musangking makan 100 pokok. Kok lah kaya 5 tahun ni. Kalau hidup lagi 5 tahun ni kan. Ayat orang ajak 5 tahun ni tak hidup tak. Bayang 1 biji kata RM50 sebiji. Kalau 1 pokok 100 biji tak RM5,000. 100 pokok berapa? 100 pokok berapa? Tak setengah juta. Kaya. Cina ada buat duit lama. Kita tu pasal apa miskin ni susah. Kalau tak ada orang tak ada. Benam Sungai Perak tu ubat. Benam Sungai Perak tu hanyut sampai Kelio. Lepak atas jambatan sayung pergi ke Cerah. Apa faedah tak buat?
tu masalah. Cina kaut duit, Hindu kaut duit, Bangla mari kaut duit dengan orang kita duduk kampung sendiri miskin apa kena. Tak patut. Tak ada. Nah. Jangan kata Tuhan tak sayang kita. Yang keempat barulah kasih mak bapak, yang kelima barulah kasih kawan-kawan. Awet ni nombor 6, nombor 7. Nombor 7 yang kita susahkan, tak dapat. Yang 1, 2, 3, 4 kita dah dapat dah. Kita tak kenang, kita tak ingat. Awet punya pasal sanggup terjun Jambatan Pulau Pinang. Kalau aku biar pergi mampus, lantak pergi. Usah pergi terjun, pergi selamat. Tengok dia. Macam okey, tanya dia. Kalau aku terjun pergi benam-benam di kepala orang sungai tu. Bodoh. Orang bunuh diri ni orang tak ada otak. Sebab tu orang bunuh diri ni kekal dalam neraka. Dosa besar ni, banyak dosa besar keluar dari neraka. Tapi orang bunuh diri, ada hadis sebut dia akan terjun. Kalau mati tu pasal terjun di bukit, terjun di bukit dalam neraka, naik terjun pecah kepala, naik terjun pecah kepala, naik tu kerja dia ilal abad. Berbaloi ke nak tanya ni? Tu orang tak ada iman macam tu hidup. Tuhan dah bagi kita kasih sayang cukup, dengan otak, dengan telinga, dengan mata. Tuhan bagi semua pada kita. Konon pasal tak dapat kasih sayang, isap dadah. Bodoh. Kalau aku buat macam siam ni, siam tangkap dadah 3 kali. Kali pertama tangkap, pusat pemulihan. Kali kedua tangkap, menjaga. Kali ketiga tembak, settle, campak Sungai Perak, lebuh, bagi boya makan. Ni bagus tu. Ni tangkap, pusat senti, tangkap, pusat senti, tangkap, pusat senti. Dua pusat senti mentek darah sedap, kenyang, keluar, pusat dadah balik, masuk balik. Tuan-tuan, ada hadis lah, tak masuk syurga orang yang mati dalam keadaan ketagih arak. Lagi okey, macam siren polis pula. Okay. Dulu arak lah dadah ke ketum ke tak kira lah apa benda pun, tapai ke apa ke, mati dengan sebab ketagih tu. Tak nak. Paling teruk sekali kau, saya sembang dengan kawan-kawan yang pernah di Ulu Kinta ya, geng-geng Ulu Kinta. Tuan-tuan tahu lah Ulu Kinta punya cerita. Siapa dia? Pusat gila ni. Dia kata, Ustaz, 90% orang yang masuk pusat gila tu, rawatan otak ni, mental ni, orang isap dadah. 90% orang isap dadah. So kalau kita rosakkan otak kita dengan dadah tadi, dengan sebab tu kita tak tahu mana halal mana haram, kita bunuh orang, bunuh mak pak sendiri, na'udzubillah, tanggungjawab tu jalan, dosa tetap jalan. Tinggal semayang, tinggal puasa. Kau boleh bayang mati dia kadang gila tu macam tu. Berapa dosa dia nak pikul sampai mati ya? Sebab gila tu kita buat sendiri. Gila tu kita buat sendiri. Dengan apa? Dengan dadah. So dengan sebab tu, dengan kata gila tu, dia tak semayang, tak puasa 40 tahun sampai mati. 40 tahun tu tanggung dosa sampai mati. Baik. Pasal apa? Gila tu kita buat sendiri. Bukan datang penyakit, bukan. Tuhan bagi kita otak ni. Cukup mahal otak ni Tuhan bagi bang. Tak ada nilainya dalam dunia ni. Sebab otak ni lah Tuhan suruh kita semayang. Sebab otak lah Tuhan suruh cari akidah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Tuhan suruh perhati. Ni, ini yang beza kita dengan binatang, dengan kambing, dengan kobor ni. Tuan-tuan boleh tengok kobor, tengok tapi sambil makan rumput, sedih dia, teringat orang Ta'ala, dosa banyak, tak pakai seluar pagi petang siang malam. Ada tak?
Ada ke robor itu? Dengar azan berhenti semayang ni, ada robor? Tak ada. Ada cerita tak? Robor dengan tuan robor. Pernah tengok? Robor dengan tuan robor hari Jumaat. Tuan robor bawa robor berjalan kubang. Sembang dengan robor. Bodoh tengok robor berkubang dan lumpur. Nah, elok masuk azan Zuhur Jumaat. Tuan, bunyi apa tu tuan? Tanya. Bunyi azan lah. Kenapa tuan tak semayang? Robor tanya tuan. Ish, punya pasal aku lah. Tadi tuan kata saya bodoh mandi lumpur. Sama lah kita tuan, tak semayang juga. Mengkala-mengkala tu dulu kan kampung ada beduk. Kampung kan ada beduk. Beduk pun tak tahu. La ilaha illallah. Kantung tu lain tu. Kantung yang kayu tu. Tu kantung. Beduk ni gendang tu debung. Allahu Akbar. Buat malu orang jemuan. Beduk tak tahu. Astagfirullah. Ni benar orang Perak ni. Apa khabar tu kata pada tuan dia? Tuan, dengar tu. Bunyi apa tu? Bunyi beduk lah. Tuan, saya mati pun, geng saya mati, ada jasa buat kulit panggil orang semayang. Tuan ni kalau mati, ada ke orang nak ambil kulit tuan buat beduk? Kita kalau mati tak ada nilai ke? Tak ada nilai. Kobor sembelih boleh makan ayam, sembelih boleh makan buaya, boleh mati, boleh buat kulit, buat beg. Mahal ke main kulit beg tangan buaya? Pulau Sawa buat kulit. Ada ambil kulit kita buat baju. Beg tangan kulit orang ada. Ada jual ke market daging orang sekilo 500 ada. Kau ada tuan-tuan nak makan? Tak ada. Habis nak bangga sangat dengan diri kita pasal apa? Tak ada nilainya kita melainkan dengan otak, dengan amalan kita. Itu je nilai kita pada Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim datang pada kalimat yang sama, rahmah. Hadis tu panjang tadi, rahmah tadi. Satu tu kata Nabi dikongsi sampai ke binatang buas boleh angkat anak dia dengan gigi dia tanpa menyakitkan anak dia. Awak lah masih kecil kak, boleh kucing darjah 3 macam tu lah lebih kurang. Sekali tu nampak mak dia gonggong anak, awak hambat dengan penyapu kulit rumah. Mak mujur, mak nampak apa hal orang Perak. Apa yang kamu hambat kucing tu? Dia makan anak dia kata. Wah hajur hambat kali rumah. Berseredak kucing tu lari. La ilaha illallah. Dia bukan makan. Habis tu dia dukung. Dukung apa habis tu? Ingat dikokok, digigit nak makan anak dia. Habis tu kamu ingat kucing dukung anak macam mana? Tanya mak pada kita. Baru fikir, betul juga. Mana ada tangan nak angkat anak dia. Digonggong macam tu, gigit. Macam tu lah rimau, macam tu lah singa angkat anak dia. Cuba kita serah sengkuk kat singa kak. Tuan-tuan sagi balik pergi mana-mana zoo, cuba suruh tengkuk kat singa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labau punya kuat gerang singa, tapi dia boleh angkat anak dia lembut. Sayang anak tu. Singa tengah tidur, bapak singa ni paling jantan, paling tak guna dalam binatang dunia ni. Sebab tu panggil Raja Rimba. Bukan pasal dia kuat, pasal pemalas. Binatang paling tak guna dalam dunia ni singa. Tengok singa jantan tidur, yang hambat binatang singa betina. Dia duduk awet ramai, bini sampai 5-6. Malu kat singa kak. Malu kita kat singa kak. Kita baru madu 2 orang berkelahi.
Aku kata hang kata aku. Padahal laki dah bagi dah rumah, bagi kereta, bagi baju. Baju pun baju lebih kain lebih kurang sama. Berkelahi lagi. Tak padi. Singa tu 5 ekor, 6 ekor. Kongsi laki sekok. Elok je aman. Tak kelahi. Malu kok. Malu. Kalau nak berkelahi madu besok sama madu, minta maaf bukan orang sini tempat lain. Kalau nak berkelahi sama madu besok, tengok National Geographic. Malu kat singa. Singa tu lagi berakal pada orang. Salah. Tak kelahi. Elok. Dia apa pergi hambat usaha tu. Dah hambat usaha tampak. Bukan makan dulu. Bagi laki makan dulu. Laki tunggu Dia makan dulu. Dah kenyang laki, belah, baru bini makan. Kongsi. Ada tak? Ada ke orang jemaah ni madu makan 2 orang beredang elok-elok? Ada. Haram. Jangan ada racun madu sudah. Tu. Bukan orang sini kat tempat lain cerita. Kalau kita tengok binatang ni dengan lagi bagus pada kita tu. Singa tu pula bila tidur dengan jantan ni, mari anak dia panjat belakang. Panjat sekok atas kepala. Dia tu ya. Cuba tuan-tuan pi cuit telinga singa, pi try. Tuan-tuan kan, ada singa seekor pi jumpa mana-mana, cuba pi cuit hidung, nak lebuh kepala kita. Try. Tapi anak tu banyak pijak kepala. Dia tu lah singa. Sayang anak. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Boya. Tuan-tuan, boya jantan, boya betina bertelur. Yang jaga telur siapa? Boya jantan. Boya betina bertelur belah. Cari jantan lain pula. Itu dia perempuan kebret. Perempuan kebret. Boya jantan jaga telur. Sayang tu telur. Sagi boya lain ambil. Datang lain kacau. Tunggu sampai metah. Boya telur atas pasir, tebing sungai. Sebab dia nakkan kepanasan pasir tu, baru dia menetah. Bila menetah, boya pergi, jantan pergi tunggu, ambil buah dalam mulut. Anak-anak tu masuk dalam mulut dia, bawa pergi tempat dia. Cuba tuan-tuan masuk mulut boya, try masuk, lebuh. Tak ada 2 minit lebuh. Pasal apa? Sayang. Fitrah sayang ni Tuhan bagi pada semua makhluk. Tapi boleh ada orang boleh bunuh mak sendiri, bang. Ada orang boleh bunuh anak sendiri. Ada orang boleh berkelahi adik-beradik sendiri. Allah, pelik lah. Malu kat boya. Malu kat singa. Tu dah intakan binatang yang begitu ganas pun Tuhan bagi satu rahmat dikongsi di singa boleh sayang anak dia. Boya boleh sayang anak dia. Dan ada satu hadis Nabi sebut pada satu orang makcik. Ada seorang mak dia duduk sayang anak dia, peluk sayang anak dia. Kata Rasulullah, Tuhan lebih sayang kepada hambanya daripada ibu sayang pada anak dia. Datang seorang makcik tanya Rasulullah, ya Rasulullah, betul ke Tuhan sayang kepada kita lebih daripada mak sayang pada anak? Ya, kata Rasulullah. Logik ke satu orang mak campak anak dalam api? Soalan tu. Soalan tu makcik-makcik dulu pun hebat. Bukan macam makcik lah, bukan sini tempat lain. Tu berkatnya sahabatul Rasul ni. Duduk dengan Nabi ni automatik cerdik. Duduk dalam agama ni automatik cerdik. Kalau tak ada agama ni mengaji tinggi pun bodoh. Tu. Makcik tak sekolah pun. Dia tanya Rasulullah, kalau ibu takkan campak anak di dalam api, takkan Tuhan nak campak hamba di dalam neraka? Diam Rasulullah. Diam. Makna Nabi mengiyakan. Ini bukanlah cagaran untuk kita tak nak semayang.
Ui, ustaz kata macam tu, tak payah semayang. Tuhan tu kan rahmat pada hamba. Tak payah semayang, tak payah puasa, rahmat Tuhan ni. Teruk macam tu. Sebab tu saya pesan satu je pada tuan-tuan. Apa dia? Mati jaga akidah kita, jangan rosak. Yang kedua, jangan buat salah dengan orang. Tolong takat pokok durian sepatang dua, buah durian 2-3 biji, tak usah gaduh. Ni daun durian kawan jatuh 2 helai, tumbuk tepi jalan. La ilaha illallah. Ada kebun dia tak bersih, kebun kita duk bersih. Rajin sapu, kebun pun sapu. La ilaha illallah, rajin sungguh. Tagak dia tengok daun rambutan dia jatuh 2 helai, maki orang sebelah. 2 helai ya daun, kau nak berkelahi buat apa? Jangan cari salah dengan orang, jangan buat naya dekat orang lain. Yang tu Tuhan tak boleh cover. Dosa kita dengan makhluk Tuhan tak boleh cover. Ingat baik. Kita makan hak orang, kita buat naya fizikal orang, kita fitnah tomah orang, tanggung sampai akhirat. Bukan maksud tak semayang tak apa dah, kan? Bukan maksud tak apa tak semayang, zina tak apa dah. Bukan maksud saya ni tu, kan? Tapi ada can lagi lah, Tuhan boleh cover. Rahmat ni ada cerita, nak ceritakan rahmat Tuhan ni. Tadi Rahman ada 5 huruf. Ra, ha, mim, alif. Ra, ha, mim, alif, nun. 5. Rahim, ra, ha, ya, mim, 4. Jadi ulama kata Ar-Rahman lebih ablagh, lebih kuat makna dia daripada Rahim. Pasal apa? Ada 5 huruf. Makna Rahman Tuhan itu menyeliputi semua makhluk. Islam ke, kafir ke, fasik ke, tak, Tuhan bagi. Kadang-kadang orang kafir tu Tuhan bagi lebih kaya daripada orang Islam. Pasal apa? Dia usaha. Siapa usaha dapat? Heran kita. Anak Cina makan babi semayang dok, pakai seluar pendek, dapat 8A PT3. Anak kita baca Yasin pada Jumaat, minum ayat Yasin, mandi ayat Yasin, 8C PT3. 8C. Mana ni ustaz? Anak saya baca Yasin, minum Yasin, mandi Yasin, 8C. Anak Cina 8A. Nak cerita kawan saya pernah ngajak sekolah Cina. Dia ngajak sekolah Cina. Dia biasalah bagi latihan sekolah. Mak bapak mari, mak bapak Cina mai, cikgu, ya ada apa puan? Kenapa cikgu bagi sikit latihan pada anak saya, homework sikit? Pasal apa? Kalau cikgu bagi sikit, dia lepas dia buat kerja sekolah siap, dia main saja. Apa tu? Lepas ni cikgu bagi double. Saya sembang kawan yang sekolah Cina, sekolah Methodist. Dia kata kalau sekolah Methodist ni, kalau exercise book, dulu exercise book, sekarang saya tak tahu lah exercise book ni, 4 bulan habis beli buku lain. Sekolah kebangsaan sampai hujung tahun 3 suku sehari semuka latihan. Sekolah Methodist 4 muka sehari latihan. Kawan saya tadi tukar pergi sekolah Melayu. Kawan yang sama tadi, kawan saya cerita sanad mutasil. Saya rawi yang kedua. Bukan ada cerita dongeng-dongeng tak. Kawan saya mengajak sekolah Cina, dia mengajak sekolah Melayu. Mak opak main tak? Sebab dia bawa perangai dia mengajak sekolah Cina tadi, pergi sekolah Melayu. Mak opak main juga. Cikgu, pasal apa? Kenapa bagi banyak latihan kepada anak saya? Pasal apa? Dia sibuk buat kerja sekolah, tak ada masa nak main. Astaghfirullahalazim. Tu mak pak Melayu. Tu macam mana? Macam mana? Ingat saya kak, pegang cakap saya kak.
satu bangsa yang tidak mengasihi ilmu, tidak menyayangi institusi ilmu, tidak menghargai orang berilmu, tidak menghargai tempat ilmu, takkan berjaya dunia akhirat. Takkan. Never. Dunia pun Tuhan tak angkat, akhirat jauh sekali. Sebab tu Jepun faham benda ni. China sekarang dah tahu benda ni. Jepun dah mula, Korea dah mula lama dah. Sebelum budak-budak belajar sains, budak-budak belajar apa ilmu, nombor satu dia ajar hormat cikgu, hormat sekolah, hormat ilmu. Kita budak Melayu makin kurang hajar dekat sekolah. Betul. Betul, minta maaf saya kak. Betul. Anak saya pergi tu Sungai Siput. Saya masa tu 4 tahun sudah, anak saya sekolah rendah lagi. Belajar 4. Main bola tampar. Main kat sekolah Cina, Sungai Siput. Saya pergilah. Abu Ya, ni saya pergilah tengok. Tadi pun dia ajak pergi tengok dia main apa silat apa tau dekat Ipoh. Tak dan lah. Dekat Ipoh nak pergi hambat nanti pergi pejabat tak dan. Pergi Sungai Siput. Situ sekolah Cina. Setiap anak Cina, anak Hindu yang lalu tepi saya, semua bagi selamat pagi. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Siapa dia bagi selamat pagi? Mana dia cikgu dia? Rupa tak ada apa cikgu dia. Dia bagi salam kat saya. Padahal aku ni tak ada kena-kena dengan dia pun. Budak Melayu duduk kiri lain haram jumpa bagi salam tak? Tak. Mana apa saya faham. Cikgu India, cikgu Cina, dia ajar anak dia hormat cikgu. Pegang saya kak. Orang yang tidak mengasihi institusi ilmu, orang berilmu, ilmu itu sendiri, dia takkan berjaya. Never. Itu kena faham dulu. Eropah ke, Asia ke, mana-mana bangsa ke, yang maju biasanya dia menghormati institusi ilmu. Sebab tu dia naik. Sweden dianggap sebagai sekarang ni negara yang paling hebat dalam pendidikan. Cikgu ialah penjawat awam yang paling tinggi gajinya di Sweden. Lebih tinggi daripada menteri. Oops, silap. Silap cakap. Ada seorang Arab. Orang Arab pergi Jepun mengajak bahasa Arab. Dia tengok fisik gaji, terkejut. Dia pergi beberapa tahun, lepas tu berhenti. Adalah hai kamu, patah balik dengan Arab dah. Dapat pampasan. Dia pun tak expect macam tu punya banyak. Dia kata, banyak ini. Pasal punya banyak sangat. Apa kata Jepun tadi? No. Duit yang kita bagi ni tak padan dengan ilmu yang you bagi pada kita orang. Nampak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita nak bayar guru Quran RM5 ketang. Bukan orang sini, tempat lain. Bukan orang Jemuan, orang Ipoh. Ada orang Ipoh ni tak nak. Ketang RM5. Allahu Akbar. Ahmad bin Hanbal, anak dia khatam baca Fatihah. Khatam baca Fatihah dengan guru Quran. Apa memang bagi pada guru Quran dia? Guru Quran nak murid dia, Fatihah satu je ajak. 100 dinar. Ambil. Tuan-tuan tahu 1 dinar berapa? 1 dinar sekarang ni ada lebih kurang 700. 100 dinar lebih kurang 70,000. Terkejut tu guru dia, banyak kan Syekh? Aku ajak Fatihah je. Nak ajak banyak. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Kamu ajar pada anak aku kunci syurga. Tak ada nilai 1 dinar. Ambil. Allahu Akbar. Ulama dulu ni zaman kerajaan Islam ni mewah. Syafi'i ni Harun Rashid panggil bagi 10,000 dinar. 10,000 dinar. Imam Syafi'i. Kita kau dapat 10,000 dinar pakai ondek, pakai mes 6 siri. Kita simpan dulu buat tabung haji kan. Tabung haji tak mau simpan lah. Teruk sangat merajuk mereka tu kan.
Tuan-tuan kira kalau 10,000 dinar berapa? 1 dinar 700, 10,000. Tu dia. Tuan-tuan boleh bayang banyak mana Syafi'i bawa balik. Tapi apa Syafi'i buat? Ni kata riwayat. Apa Syafi'i buat? Sebelum sampai pagar istana Harun Rashid ni, habis. Duit yang dapat tadi habis. Buat apa? Sedekah. Semua tukang masak, tukang sapu, tukang jaga, guard, semua dia bagi. Nah, habis, keluar kosong. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Boleh lah. Boleh kita buat macam tu. Tak ada. Muka kita tak ada. 10,000 dinar duk ada 7 juta. 7 juta. Boleh makan semua hidup. Tak. Sampai pergi bakat sana, sedekah habis. Balik kosong. Pasal apa? Dia tak mau ambil pemberian orang. Tu dia. Sebab tu dia hebat, tuan. Orang tanya saya, kenapa ulama dulu hebat? Pasal tu. Yang tu kita tak boleh buat lah tu. Allah, kita sedekah pun tengok lah. Dapat 5,000, sedekah RM5. Tu pun ketak RM5 banyak. Allah Rabbi. Ar-Rahim ni di akhirat ada satu cerita lah. Ni ulama cerita lah. Nak ceritakan, ni bukan nak suruh tuan buat maksiat dah. Nak ceritakan rahmat Tuhan ni di pada mahsyar besok. Ada satu kes. Ni dua-dua ni kaki maksiat dah. Semayang enggak, skodeng enggak kan. Jadi ada satu orang ni dosa pahala, dosa lebih sikit. Dosa lebih sikit. Mereka kata neraka. Allah keluar sedih, duduk tepi, main seorang lagi macam ni, ada pahala sikit, dosa tu dia confirm neraka. Boleh sembang pula dua ni boleh sembang pula. Macam mana? Aku memang tahu 30-70 pahala 30 lah, 70 dosa. Aku sikit lagi lah, 49-51. Allah, dosa 51%, pahala 49, sikit lagi lah. Macam mana? Tu lah itu aku silap pis kodeng orang tu satu tu dosa tu. Allah Akbar. Boleh pula yang tadi ni, yang 30-70, jadi dah ambil pahala aku je. Aku dah confirm seorang kara. Aku ni confirm seorang kara. Kok tak boleh buat apa. Tapi aku dah 30% tu. Ambil lah sikit. Ambil lah 30. Ambil. Betul ni? Ambil. Tuhan dengar percakapan tadi. Malaikat report dengan Allah Ta'ala. Ni bukan Tuhan tak tahu, Tuhan dengar. Ya. Rahmatnya Tuhan tadi lepas dua-dua lepas. Oh ya, ada can itu, ada can lah. Lepas ni boleh buat dosa tak apa. Bukan macam tu bang. Nak ceritakan rahmat Allah Ta'ala tu je. Sebab tu kita kata kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Kalau nak kira amalan kita tak cukup. Tolak nikmat mata je habis pahala kita. Dia, sebab ada soalan apa pada masyarakat esok? Umur kita, apa? Nikmat kita, rezeki kita, ilmu kita. Ni 4. Tak usah kata 4. Satu soalan pasal nikmat je habis pahala kita. Mata, hamba apa dengan mata? Tolak habis. Itu tak usah semayang, Ustaz, tak usah puasa, buatlah. Sebab rasa tak cukup kita buat ni. Tapi ingat, kita masuk cuma dengan rahmat Allah Ta'ala. Faham? Sebab apa? Kalau nak dikirakan amalan kita memang takkan cukup. Sebab tu jangan sombong dengan amalan kita. Ya, aku ni kalau kira kat jemuan ni tak ada orang lebih baik daripada aku. Sambil pakai kepiah, sambil pakai telekung nak main semayang. Ni dekat tengok cermin ni, sorang-sorang ni. Duduk bilik sejuk, telekung Siti Khadijah pula. Mahal bilik.
Aku ni memang sesuai lah pakai telekong Khadijah ni. Aku ni dengan Khadijah lebih kurang. Comel, ngaku comel, taat pada suami, rajin ibadat, banyak sedekah. Mana ada orang lebih baik pada aku kat Kuala? La ilaha illallah. Kak oi, tuan-tuan, ni sampai pakai kepiah nak main masjid ni. Dah boleh comel. Aku ni kalau kira lah, daripada muda sampai tua tak pernah buat jahat. Nak kata pergi skoding rumah orang dok, nak kata ngumpat orang dok, semayang jemaah tak tinggal, kepiah tak lekang. Ish, heran sungguh. Macam mana aku boleh baik macam ni? La ilaha illallah. Ya Rabbi, jangan ada benda tu dalam perut kita. Setan dia main macam-macam. Tu dia main rasa macam tu. Heran pasal apa aku baik sangat. La ilaha illallah. Kau tak wujud kan? Heran dengan diri sendiri. Pasal apa aku baik sangat? Macam mana jadi baik tu? Orang lain tak boleh buat macam aku tu. Dia salah. Allah, sebab tu kena ngaji tasawuf. Tasawuf kena ngaji. Ngaji peka tauhid bagus. Tasawuf kena ngaji. Apa? Nak buang. Cuci. Jangan kita bangga dengan amalan kita. Jangan kita bangga dengan ilmu kita. Jangan. Mentang-mentang dah khatam tafsir ayat ahkam tu, dia ngepok jalan. Orang ni semua bodoh, kita pandai. Tak ada apa ilmu kita. Kita mengaji ni untuk lebih cari redha Allah Ta'ala. Itu je. Kita ibadat ke, kita khidmat untuk suami, kita cari ilmu, tak lain untuk cari redha Allah Ta'ala, bekal ke akhirat. Sudah, tutup buku. Bukan pasal kita nak bangga dengan orang lain, bukan pasal kita nak rasa kita hebat dengan orang lain, tak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjang lagi kau nak cerita 4 hari 4 malam tak habis. Panjang. Pasal apa Ustaz Adang itu? Aku ngaji lama. Tak duduk Mesir 6 tahun lah. Main lah 6 tahun ngaji tu pun rasa bengong je. Pasal apa? Ilmu ni luas semua. Allah Rabbi. InsyaAllah bulan depan kita baca dengan ada bulan puasa. Tuan Pengurusi bulan puasa. Terpulang nanti bincang lain. Kalau tak ada, kita rehat dulu lah. Kita jumpa lepas raya. Makan lemang banyak-banyak sikit lepas raya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah Ta'ala, diberikan kesihatan dengan rahmat Tuhan, insyaAllah. Kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan, kesihatan untuk melakukan ibadat dalam Ramadan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma nabi qulub ar-rahman ar-rahim. Allahumma haqqa